Drama yang sedang ditayangkan di Slot Samarinda sekarang ni yang ada juga berkenaan dan juga perkaitannya dengan topik kita hari ini, iaitu dilema anak angkat. Bila cakap pasal anak angkat ni, selalu kalau apa Fatin fikirkan, apa selalu dilema-dilema yang boleh melanda pasangan ataupun masyarakat sebenarnya? Saya meletakkan diri saya kan dalam situasi ibu angkat itu sendiri, yang mana satu hari nanti saya takut kalau anak saya tu nak mencari ibu kandung dia. Itu salah satu. Pelbagai persoalan, mungkin hukum hakamnya yang masih lagi masyarakat belum juga jelas. Tapi dari sudut psikologi juga, seperti mana yang Fatin katakan sebentar saja tadi. Sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang disediakan. Saksikan. Sedutan rakaman ini pastinya menggamit perhatian ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia apabila video ini tular beberapa bulan lalu. Menyaksikan kasih sayang keluarga angkat terhadap anak yang dibelanya. Jelas kelihatan betapa utuh dan akrabnya hubungan mereka. Tanggal 30 Januari, negara sekali lagi digemparkan dengan kematian seorang kanak-kanak dengan kesan cedera dan lebam di beberapa anggota badan dipercayai didera selepas beberapa bulan diambil dari keluarga angkat. Hal ini menunjukkan bahawa tidak mudah untuk membesarkan anak. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan yang berumah tangga pastinya mengimpikan zuriat untuk menyediakan lagi perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, dalam era sekarang, masyarakat sudah semakin terbuka tentang isu pengambilan anak angkat. Ia jelas dilihat di mana kebanyakan orang bujang mahupun yang berkahwin sudah mula mengambil anak angkat. Selain itu, ada juga sesetengah ibu bapa kandung yang tidak berkemampuan tetapi ingin memastikan anak mereka mendapat pendidikan dan perlindungan yang selesa, turut menyerahkan anak kepada keluarga angkat bagi memastikan masa depan mereka terjamin. Terdapat dua cara untuk mengambil anak angkat, iaitu dengan mendapatkan terus anak dari keluarga kandung atau melalui permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengambilan anak angkat bukanlah satu proses yang mudah. Hal ini kerana ia merupakan satu tanggungjawab seumur hidup yang harus dipikul dalam memastikan masa hadapan anak yang dibela terjamin. Itu antara yang dikongsikan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, dilema anak angkat, yang mana banyak persepsi persoalan daripada penonton mengenai tajuk kita hari ini. Tapi tak apa, kita mungkin akan perjelaskan yang mana kita ada tetamu 3 orang yang telah pun bersedia di atas talian. Assalamualaikum. Yang pertama, Cik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi. Cik Zahid, sihat? Cik Zahid tolong mute mic tu nampaknya. Tak dengar Cik Zahid. Okey, baik. Tak apa, Cik Zahid dah bersedia di sana dan kita ada juga Dr. Adib Syamsuddin, pensyarah kanan Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM, dan rakan personaliti kita, Fatin. Kita bersama juga Farah Adiba, telah pun bersedia di talian. Apa khabar kesemuanya? Terima kasih. Alhamdulillah. Cik Zahid pun dah dengar dah tu. Okey, baik. Saya nak mulakan soalan saya dengan Cik Zahid terlebih dahulu. Cik Zahid, dilema anak angkat ni secara umumnya daripada apa yang mungkin Cik Zahid pengalaman dan juga kajian dan juga pemantauan, apakah dilema-dilema dan isu-isu yang selalu berbangkit mengenai anak angkat ni, Cik Zahid? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Fatin dan Farid, double S hari ini. Ya. Okey. Sememangnya bila sebut pasal anak angkat ni, dilematikal akan keluarlah daripada perbualan kita. Dan dilema paling utama ialah sampai bila kemesraan di antara anak angkat dengan keluarga angkat tadi akan kalan. Adakah sampai pada satu peringkat anak angkat ni ingin secara naluri kembali kepada keluarga angkat. Itu memang normal lah kat mana-mana di dunia ni pun, kerana kita dilahirkan sebagai makhluk yang berkeluarga, mempunyai naluri kasih sayang, dan apa orang kata, patah Melayu dan mendatuk nenek kita dah begitu dicincang air tak akan putus, walaupun dah dikisahkan bertahun-tahun, tetapi naluri makin lama makin anak tu makin membesar, makin kuat naluri dia untuk
kurang-kurangnya mengenali keluarga asal, kenapa dia diberi jadikan anak angkat, itu pasti akan datang. Jadi ini semua perkara faktor-faktor utama yang perlu diambil kira lah kepada sesiapa yang menghadapi situasi macam ni. Dan kita tak boleh nak nafikan benda tu. Benda tu memang wujud. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaid. Itu secara ringkas je. Dan memang itulah selalunya yang menjadi persoalan, pertikaian dan juga permainan atau dilema utama isu anak angkat ni. Okey, Fatin. Tapi saya nak tanya kepada Dr. Adib berkenaan dengan persoalan hukum pengambilan anak angkat ni, tak kira dari segi mereka yang telah pun berkahwin dan rata-rata ada juga mereka yang bujang tapi keinginan ataupun telah pun mengambil anak angkat. Apa antara hukum, Dr. Adib? Assalamualaikum Dr. Adib. Mungkin mic-nya di mute agaknya tu. Okey. Tak mengapa. Kita akan kembali dengan soalan tersebut bersama dengan Dr. Adib. Tapi di talian juga adalah sahabat kita, Farah Adibah. Assalamualaikum, Farah. Waalaikumsalam. Oh, jelas, cantik. Okey, Farah. Kita seperti mana yang kita tahu dan mungkin mana yang dah tahu, mana yang tak tahu sekarang mungkin mereka akan tahu. Farah ada 2 orang anak angkat. Okey. Tetapi pada peringkat awal tu berapa lama masa yang diambil oleh Farah untuk membuat keputusan mengambil anak angkat ataupun bagaimana situasi itu boleh terjadi sebenarnya? Kongsikan. Okey, masa tu saya dengan suami sudah 7 tahun mendirikan rumah tangga dan tak dikurniakan zuriat. Masa ketika itu saya bekerja sepenuh masa sebenarnya dekat Media Prima. Pada tahun ke-6 saya dah nikat. Saya nak saya mahu menjadi seorang ibu. Perasaan tu membuat-buat, and my dalam family I, between me and my husband, saya yang nak anak tu lebih. Jadi pada tahun ke-6 tu saya dah tender resignation dekat Media Prima sebab saya dah nikat dengan sang husband untuk go through medical punya proses lah. IVF, IUI dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan kita orang stop sebelum satu peringkat nak buat IVF. And then masa bulan Ramadan tu saya tengah hosting satu program dengan Media Prima. Masa tu saya pergi buat laporan dekat rumah anak yatim. Dan saya cakap dekat the person yang manage the rumah kan, ada babies, please tell me. Tapi pengetua dia kata, are not like that. Dia kata, itu tak. Dia kata kami memang ambil anak yang dewasa dan apa yang mereka tak buat macam itulah. Tapi that was the 10th of Ramadan, 31 Ogos 2009, I got a phone call. Pengetua tu dia kata there's a baby. So orang susah yang memang desperate perlu serahkan baby. So dia kata do you want the baby? Dia kata macam tu kat I tahu. Masa tu bayangkanlah, masa tu baru selepas bersiaran dekat TV 9 masa tu. Lepas tu dekat rumah masa tu asar, lepas tu terkejut. Tak ada persediaan apa-apa. So, masa tu husband I cakap kat my husband, so kami terus pergi tengok baby dan the rest is history. So jadi nak kata persediaan dari segi mental, saya dan husband, khususnya saya lah, memang dah nak jadi ibu, tapi dari segi konteks menerima baby tu memang instantaneous. Apa-apa pun tanya tau Farah, pasal saya tengok gambar 2 orang anak tadi dah macam muka anda berdua dah. Muhammad dan Lutfi. Muhammad dan Lutfi dah sama macam muka mak ayah dia tu. Okey. Itulah, okey. Tapi kalau kita orang travel, orang selalu kata satu Malaysia, ada muka India, ada muka semua ada. Okey. Baik, terima kasih. Kita akan kembali bersama dengan Farah untuk soalan-soalan menarik yang kita ingin tahu lagi. Tetapi apa kata kita kembali bersama dengan Dr. Adib yang tadi mungkin agak kurang jelas. Dr. Adib, okey ke? Dr. Adib, minta tolong mute balik, unmute. Unmute, Hello. Dr. Adib. Masih belum terhubung lagi. Okey, tak mengapa. Kita harap Dr. Adib, kita perlukan jawapan daripada Dr. Adib tadi. Okey, apa kata kita kembali bersama dengan Cik Zaid. Assalamualaikum Cik Zaid. Assalamualaikum Cik Zaid lagi sekali pula kan. Tanya lagi sekali. Banyak kali tak apa. Baik, Cik Zaid, tadi menarik tau cerita Farah tadi tu. Okey, itu adalah pasangan yang benar-benar bersedia. Tapi mungkin kalau kita bercakap tentang pasangan tidak ada anak maupun yang bujang lah, kita sentuh sikit sebenarnya apakah yang perlu mereka benar-benar
benar-benar bersedia, benar-benar ambil tahu tentang cabaran sebenar mengambil anak angkat ni, Cik Zaid? Okey. Kalau kita sedia maklumlah untuk menerima kehadiran seorang ahli keluarga baru ni, sangat banyak persediaan yang perlu. Kalau kita kategorikan persediaan tu dari segi fizikal, maknanya ada ruang di rumah yang sesuai, kita sendiri sihat untuk jaga baby baru. Ini saya cerita from standpoint ibu bapa kandung. Dan dari segi emosional kena bersedia. Sebab ada juga ibu bapa yang tak bersedia, anak jadi penerimaan dia jadi negatif. Ada persediaan dari segi kewangan, sebab pertambahan expectation belanja, dan persediaan dari segi perkongsian kasih sayang. Ini pun penting juga, sebab ada ahli keluarga baru, terutama jika ada adik-beradik lain, anak-anak yang lain. Paling penting agaknya kalau kita summary benda ni, persediaan mental lah untuk terima. Itu keluarga biasa yang menerima anak kandung. Bagi keluarga angkat pula, saya ingat 2 hingga 3 kali ganda persediaan ni kena ada. Sebab mereka menerima kehadiran secara bukan semula jadi, tapi secara keluarga. Dan saya sangat salut lah, tabik lah kepada Farah dan suami dan juga mereka yang sanggup ambil anak angkat ni. Rasa mereka ni dalam kategori tersendiri lah. Kalau mengikut pengamatan saya, kita ni sebagai ibu bapa ada 3 kategori lah. Pertama, kategori biasa, itu saya ada anak dan kandung, itu biasa. Dan kategori ibu keluarga angkat ni dia atas sikit. Maksudnya kategori luar biasa pun ia juga, sebab mereka sanggup memberi jiwa dan kasih sayang dari segi keikhlasan. Itu 2 benda. Keikhlasan nak jaga, nak besarkan anak orang lain, dan yang kedua jiwa yang penuh kasih sayang walaupun bukan dari darah yang luar biasa, tak boleh nafikan. Dan naluri keibubapaan tu kuat sehingga mereka sanggup untuk mencurahkan, memberikan pengorbanan segi segala benda yang saya sebut tadi, kewangan, masa, emosi, mental, fizikal, kepada anak yang bukan darah daging mereka. Dan anak-anak lekatkan gambar ni 3 kategori biasa, kategori luar biasa iaitu keluarga angkat. Ada pula kategori yang bawah ni iaitu anak kandung sendiri tapi mereka tak sayang. Mereka seolah-olah itu yang memiliki bau ni tu agaknya lah. Walaupun itu anak kandung dia proses kasih sayang tu tak ada. Allah alam. Itulah. Sebenarnya bila kita cakap pasal anak ni, Cik Zahid Fatin, sebenarnya dia lebih kepada naluri insan tau, kemanusiaan kita, sayang satu manusia ke manusia yang lain. Itu sebenarnya, itu saya kata cabaran ujian mereka berbeza-beza, cara juga berbeza. Ada orang sayang anak angkat lebih daripada macam seolah-olah sayang anak sendiri, Fatin. Sebab apa saya fikirkan ini yang mana mereka tertunggu-tunggu macam Farah kongsikan tadi. Banyak situasi sebenarnya, Farin. Okey, baik, kita juga ingin mengkongsikan satu kisah benar mengenai anak angkat ni. Cukup menarik untuk kami kongsikan. Sama-sama kita saksikan. Di suatu hari tanpa sengaja, Air dicincang tidak akan putus. Itulah peribahasa yang sesuai digambarkan apabila video pertemuan pertama seorang remaja lelaki bersama keluarga kandungnya setelah terpisah selama 20 tahun. Muhammad Hidayat Jamaluddin, 21 tahun, telah diserahkan kepada ayah angkatnya atas sebab keluarga yang tidak berkemampuan pada ketika itu. Saya rasa daripada umur saya 6 tahun jugalah saya mula memahami apa itu konsep anak angkat. Akibat saya dan keluarga angkat saya terlalu akrab, jadi kami memang jarang untuk berselindung atau cuba menyimpan rahsia. Meskipun dijaga dengan baik oleh keluarga angkat, namun jauh di sudut hati, dia masih lagi berharap untuk mencari ibu kandungnya. Hari jadi saya yang ke-19 ke-18, setelah mendapat satu teks ucapan di Facebook oleh satu akaun ni, individu tersebut adalah seorang wanita. Setiap tahun memang individu tersebut akan wishkan saya punya birthday setiap tahun. Walaupun setelah lama berpisah, namun itu bukan penghalang buat dirinya bertemu semula dengan keluarga kandung. Saya memang di-expect untuk datang ke majlis perkahwinan itu. Saya mengambil masa yang lama jugalah untuk hadir. Jadi mereka ingat saya tak jadi nak datang. Dan saya memang sebab bila mak saya menangis dalam pelukan saya lah. Memang sebab waktu tu memang sebab saya tak boleh nak
nak describe macam mana rasa sebabnya, tapi it's one of the best moment I had in my life lah. Dia bersyukur kerana mempunyai 2 buah keluarga yang amat menyayanginya dan berharap agar hubungan antara kedua keluarga ini akan terus berkekalan hingga akhir nanti. Meremang saya tengok keadaan yang mana dia kembali dengan keluarga asalnya. Satu perasaan yang saya kira sebenarnya kita tak dapat nak betul. ungkapkan. Bagi seorang ibu sebenarnya, saya sendiri, saya seorang lelaki, seorang ayah, saya tak tahu macam mana seorang ibu boleh mengandungkan anak 9 bulan maupun terpisah dan kemudian berjumpa kembali. Suatu cinta yang sangat-sangat indah lah yang Tuhan ciptakan sebenarnya. Okey, Fatin. Kita nak terus hubung dengan Dr. Adib di talian. Dr. Adib telah pun bersedia. Harap kali kita dapat dengar daripada Dr. Adib. Okey, kita ingin tahu berkenaan dengan okey. Dr. Adib, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan persoalan hukum ini di antara ibu angkat dan juga anak angkat, yang mana pada mereka yang mungkin dah mendirikan rumah tangga dan pada mereka yang masih bujang, Dr. Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama saya perlu beri sedikit penjelasan bahawasanya anak angkat yang kita bincangkan ini mungkin dia tidak lari daripada 2 keadaan. Yang pertama iaitu anak yang dibinkan kepada keluarga angkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anak yang dikekalkan nama keluarga ayah asal kepada anak tersebut. Jadi kalau dari sudut yang pertama, iaitu yang dibinkan itu, maka Islam secara jelas tidak membenarkan dan hukumnya haram. Saya kena mula di situ. Minta maaf, saya bukan nak mula dengan perkara yang dilarang ataupun yang hukumnya haram. Tetapi itu adalah perkara yang bila ulama bincang tentang anak yang dipelihara, maka pertamanya ialah pastikan bahawasanya anak itu tidak dibinkan kepada keluarga yang mengambil untuk memelihara anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anak itu diambil dan dipelihara. Dan dia dalam 2 keadaan, sama ada dipelihara bersama keluarga angkat ataupun anak itu dikekalkan bersama keluarga asalnya oleh keluarga asalnya, tidak diambil oleh keluarga angkat. Tapi saya fikir dia kemungkinan isu ini ialah isu pada keluarga itu mengambil anak hidup bersama dengan keluarganya sendiri. Seolah-olah itu anak dia sendiri. Tetapi dalam keadaan kena pastikan. Dr. Adib. Okey, baik. Tak apa, sementara kita dapatkan kembali Dr. Adib, tapi maka sedikit sebanyak serba ringkas juga jelas kalau tentang pengambilan anak angkat. Dr. Adib ada kongsikan bersama kita tadi tentang tidak boleh dibinkan kepada keluarga angkat itu. Di mana di situ juga akan wujudlah satu situasi di mana lambat laun juga pasti anak itu akan tertanya kenapa orang lain berbinkan ayahnya kan. Jadi tapi mungkin ada yang lain tidak pula. Okey, mungkin Farah ni ada juga bila dah kita pelihara anak angkat ni, ada sesuatu yang juga menarik soalan kita boleh tanyakan pada Farah ni, Fatin, mengenai macam mana hubungan mereka ni, anak-anak ni. Teringin saya nak tahu berkenaan dengan bagaimana hubungan macam Farah sendiri mempunyai anak angkat, kedua-duanya lelaki. Bagaimana hubungan aurat di rumah dan juga perhubungan orang kata dari semua segi. Mungkin Farah boleh kongsikan. Okey, pertama sekali anak sulung saya tidak menyusu badan. Tapi dia masih lagi tak balik. So jadi perhubungan tu masih macam biasalah. Anak yang kedua, masa tu adik saya, nak jadikan cerita, tengah menyusu badan dan susu dia terlalu banyak sampai kena buang. So jadi dia berikan kepada anak saya yang kedua. So yang kedua tu adalah mahram saya lah. Tapi the eldest one no. Sebab waktu dia baby, saya cuba nak try to breastfeed, the medication tu bagi saya disoriented. So bila disorientation, saya kena pilih sama ada saya nak teruskan dengan keadaan tidak dapat menguruskan bayi dengan baik, ataupun saya kena menguruskan bayi dengan baik, saya kena kuat, saya kena sihat. So I chose to take care of the child. Jadi untuk anak saya, macam saya dan suami, memang kita jelas yang kita akan maklumkan kepada anak. And my eldest child, dia sangat-sangat bijak. Umur tu dia selalu suka mengusik. Dia suka usik. Dia punya perangai suka menyakat. Termasuklah dengan mak, dengan bapak dia suka menyakat. So masa dia umur dalam 6-7 tahun, setiap kali dia tengok gambar-gambar kita travel yang masa dia tak ada lagi, dia akan kata, I remember this place. Dia kata macam tu tau. Dia kata, I was in your stomach. Saya dalam Muhammad dalam perut ibu masa tu. Saya tidak mahu tipu dia. Tapi saya
bila saya tak pernah menipu, tapi bila dia cakap macam tu seolah-olah bila saya senyum je, saya macam mengiyakan. So me and my husband finally decided, memang kita decide bila anak tu mumayyiz, anak tu sudah tahu beza betul dan salah, kita akan maklumkan. Before that, the only language that we taught the child, kita didik anak tu adalah dengan kasih sayang sahaja, supaya bila maklumat tu disampaikan, dia tahu kata tidak ada rasa tidak sayang. Sayang completely kepada family. Jadi saya masa dia umur 7 tahun lebih lah, masa tu a very challenging time juga, sebab untuk dia digest those information. Untuk saya dan suami, the most important thing is the best interest of the child. Apa yang terbaik untuk anak kita. Apa yang kita rahsiakan pun, bukan rahsiakan, kita tak maklumkan masa dia terlalu kecil pun, for us we believe it's for the best interest of the child. Kedua, kita maklumkan pada usia yang agak muda pun for the best interest of the child. Sebab saya dengan suami risau bila kita maklum bacaan, bila anak tu dah menjangkau remaja, dia akan ada gelodak emosi. Betul. Kita pun go through that gelodak emosi. Kalau anak tu dah mumayyiz, dah tahu beza betul dan salah, dia dah faham dan dah boleh digest information, kita maklumkan kepada dia. Kalau dia ada krisis emosi dan sebagainya, kita boleh peluk dengan dia, kita boleh cium dia, kita masih boleh tidur dengan dia, kita boleh kontrol dia. So, dan dia dapat absorb those information dan dia lebih rapat dengan kita. Jadi bila dia stress pun, dia akan meluahkan perasaan. Dan honestly, saya explain juga waktu di balik nanti kita tak boleh bersentuhan. Memanglah, honestly, memang dia sedih. Tapi saya selalu ceritakan cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah sampai message yang Nabi Ibrahim kena slaughter the son. Tapi akhirnya Allah tunjuk semua apa yang hukum agama Allah itu adalah terbaik untuk kita. It's just a test. So I do not want him to be sentimental about it. Saya pun tak nak sentimental about it. Sebab itu adalah hukum Allah dan I believe completely bagi kita yang terbaik. So me and my son and my family, kita semua go into that direction. Dan apa sahaja hukum Allah tu kita kena ikut yang terbaik untuk kita, dan untungnya dah memang ada dalam Quran. Tapi pada waktu yang sama, saya tak tipu lah. The first it was very challenging sebab dia ada peringkat-peringkat bila orang menerima informasi. Mula-mula macam masa saya sampaikan maklumat tu, saya yang anak saya macam 6. Dia 6. Tapi now bila kita reflect, dia cakap, dia kata dia sendiri cakap kat saya, dia go through a few stages of feeling. Dia kata macam mula tak, dia kata no way, you're lying to me kan, ibu tipu kan. Lepas tu you don't have time, kalau tak ada time saya stop kat sini. Okey. Tak, pasal cerita tu sangat menarik. Tapi satu penjelasan, satu jawapan yang sebenarnya sangat indah, sangat hebat daripada Farah. Okey, tak apa, kita harus berehat seketika, Farah. Kita akan kembali selepas ini, kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita. Pastikan anda semua penonton wanita hari ini jangan ke mana-mana.